Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kita lagi di channel Makrifat. Tajuk pada hari ini ialah hakikat sebenar melontar 3 jamrah di Makkah. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Ilmu tasawuf mukasyafah, hakikat makrifat, sufi ataupun ilmu ihsan. Di Makkah, kita wajib melontar jamrah iaitu Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dan Jamratul Ula. Dari segi ilmu syariat, memang ianya adalah dari kisah Siti Hajar melontar batu kepada syaitan. Tapi itu syariatnya atau zahirnya. Tapi kenapa Tuhan takdirkan kisahnya seperti itu? Apa yang ingin disampaikan untuk dalam diri kita? Syariat adalah untuk diri jasad dan hakikat ialah untuk diri roh. Apa hakikat sebenar melontar 3 jamrah di Makkah itu? Kenapa perlu dilontar dengan 7 biji batu di setiap jamrah tersebut? Ini pasti ada ilmu tersirat iaitu ilmu hakikat. Melontar 3 jamrah ialah hakikatnya kita melontar atau hancurkan 3 nafsu yang jahat di dalam diri kita. Nafsu itu ialah nafsu amarah, yang kedua ialah nafsu lawamah, yang ketiga ialah nafsu mulhamah. Jika tidak hancurkan atau lontar nafsu ini, maka tidak akan mabrur hajinya atau tidak akan mengenal diri orang itu. Mengenal diri hendaklah hancurkan 3 nafsu di dalam diri kita. Kenapa perlu lontar 7 biji batu di setiap jamrah tersebut? Ianya kerana kita perlu berperang dan lalui 7 lapis nafsu di dalam diri kita. Nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mulhamah adalah nafsu bersifat jahat di dalam diri kita. Raja sekalian nafsu ialah nafsu amarah. Hendaklah hancurkan nafsu satu persatu dengan zikirullah, solat tahajud dan ibadat 1/3 malam serta zikir hati. Dalam hadis Nabi, ketika Rasulullah dalam perang Badar, ada seorang sahabat Nabi memerah tahi unta di padang pasir kerana terlalu dahaga. Maka sahabat Nabi tersebut bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ada lagikah perang yang lebih besar daripada perang ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya, ada, iaitu perang melawan hawa nafsu." Dalam hadis lain iaitu an-nafsu ammatu bisu, iaitu nafsu itu sentiasa membawa ke arah kebinasaan. Dalam hadis lain juga ialah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nafsu, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nafsu di dalam air selama 70,000 tahun. Maka Allah Ta'ala mengangkat balik nafsu tersebut dan bertanya, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Maka nafsu itu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nafsu pula di dalam api selama 70,000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya dan Allah Ta'ala bertanya lagi, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Maka nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempuasakan nafsu tersebut dan tidak memberi nafsu tersebut makan. Kemudian Allah Ta'ala bertanya lagi, "Wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Maka nafsu itu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu." Ketiga-tiga nafsu ini iaitu nafsu amarah, lawamah dan mulhamah hendaklah dihancurkan sebelum kita pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Barulah ianya mabrur dan ianya tidak sia-sia. Melontar jamrah Aqabah dan Jamratul Wusta serta Jamratul Ula adalah merupakan hakikat kepada melontar atau menghancurkan 3 nafsu di dalam diri kita iaitu nafsu amarah, lawamah dan nafsu mulhamah. Hendaklah kita berusaha sedaya mungkin dengan beramal soleh, dengan zikirullah yang banyak, dan perlu bangun di tengah malam untuk berzikir serta bertahajud dan beribadat pada 1/3 malam. Dan jangan lupa berzikir hati tidak boleh putus.
kerana nafsu itu terlalu kuat di dalam diri kita. Jika kita tidak membuang 3 nafsu ini, maka jika kita pergi haji ke Mekah dan melontarkan Jamratul Aqabah, maka ianya sia-sia dan tidak mabrur. Untuk mabrur haji, hendaklah seseorang itu melontarkan nafsunya, iaitu nafsu amarah, lawamah dan mulhamah, barulah mabrur hajinya. Ketika dalam proses menghancurkan nafsu ini, maka kita akan diberi ujian, iaitu cacian manusia, makian manusia, ujian ibu bapa yang jahil, anak-anak yang jahil, serta isteri yang jahil, dan apa saja ujian yang tidak mengena pada hati kita, maka itu dianggap ujian untuk melawan hawa nafsu. Kunci untuk menghancurkan nafsu ini adalah sabar dalam menghadapi ujian, usaha dengan zikirullah, beribadat dengan tekun, dan hendaklah mentaati kedua ibu bapa serta mentaati syariat dengan setaat-taatnya. Barulah ianya dapat melangkah nafsu satu persatu. Beribadat hendaklah dengan tekun, iaitu bangun 1/3 malam, beramal dan berzikir, dan sentiasa berzikir hati, tidak boleh putus. Barulah ia akan berjaya. Jika kita berjaya menghancurkan 3 nafsu ini, iaitu nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu mulhamah, maka kita telah mengenal diri, iaitu kita sudah duduk di nafsu mutmainnah. Jika kita sudah mengenal diri dan menghancurkan 3 nafsu ini, maka jika kita pergi haji, maka haji kita telah pun mabrur. Semoga ianya bermanfaat semua. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Wassalam.